Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, saya mulakan terus ya. Jadi untuk live-live selepas ini saya akan menggunakan format baru di mana saya akan terus kepada apa yang ingin saya sampaikan dan terus buka kepada soalan-soalan penonton, melainkan ada isu panjang yang perlu saya perincikan. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan dari satu sudut, nak menjelaskan dari satu sudut, nak ulas, dan dari satu sudut nak dedah beberapa perkara berhubung dengan skandal 1MDB berdasarkan satu perkembangan menarik di dalam aspek-aspek perbicaraan skandal berkenaan di Mahkamah Tinggi dan satu pendedahan yang telah dibuat oleh bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan, iaitu Datuk Siti Zauyah Muhammad Desa, ya, atau saksi ke-26 pendakwaan. Ya. Jadi mungkin tidak ramai yang tahu betapa pentingnya pendedahan Datuk Siti Zauyah. Ya, mengapa saya kata pendedahan dan bukan dakwaan? Sebab dia hanya saksi pendakwaan. Kerana apa yang dinyatakan oleh bekas timbalan Ketua Setiausaha Kewangan tersebut bukanlah satu pendedahan dari sudut perkara yang dia pernah lalui atau dia tahu yang orang tidak tahu maka dia dakwa. Tetapi ini adalah hakikat, apa yang dia nyatakan adalah hakikat berdasarkan perundangan negara, khususnya akta-akta berkaitan. Jadi betapa pentingnya pendedahan dia hari ini saya akan jelaskan, perincikan ya. Jadi bekas ketua timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan itu, Datuk Seri Zauyah, hari ini mendedahkan bahawa Menteri Kewangan sebenarnya tidak pernah terlibat, ya, kalau di Malaysia lah kita lihatlah, dalam mana-mana syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan diperbadankan selain 1MDB, di mana di dalam 1MDB beliau memberitahu bahawa Najib telah melantik dirinya menjadi pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Okey, saya ulang ya. Beliau mendedahkan, dan ini fakta ya. Najib telah melantik dirinya sendiri, ya, masa tu Najib Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Dan Menteri Kewangan diperbadankan, dikepalai oleh Menteri Kewangan, iaitu Najib. Jadi Najib bukan hanya Perdana Menteri, bukan hanya Menteri Kewangan, dia selaku Menteri Kewangan mengepalai Menteri Kewangan diperbadankan. Dan Menteri Kewangan diperbadankan memiliki 1MDB. Maknanya secara langsung ya, Najib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 1MDB, dan menurut saksi-saksi dialah orang utama dalam segala aspek pengawalan 1MDB. Apapun menurut bekas Ketua Setiausaha ya, Menteri Kewangan itu, Kementerian Kewangan itu, Najib telah melantik dirinya kepada lembaga penasihat 1MDB. Cuba lihat ya, 1MDB bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Mengepalai Menteri Kewangan diperbadankan adalah Najib, ya. Jadi di situ sahaja segala keputusan apa pun perlu berada di bawah pengetahuan Najib, perlu diluluskan oleh Najib, ya. Dan Najib bertanggungjawab sepenuhnya. Kemudian 1MDB menubuhkan lembaga penasihat. Jadi lembaga penasihat ni akan menasihati 1MDB, yang seterusnya jika ingin nasihat ini diubah menjadi satu tindakan, contohnya satu nasihat diberikan, ini perlu dilakukan, itu perlu dilakukan, maka nasihat itu perlulah diluluskan oleh
Menteri Kewangan diperbadankan, maknanya diluluskan oleh Najib. Tetapi lembaga yang menasihati 1MDB itu, ya, ada Najib dalam. Maknanya Najib lantik Najib untuk nasihatkan Najib. Nampak? Okey. Jadi itu dah, di situ dah tunjuk kawalan sepenuhnya. Satu aspek, banyak aspek lagi. Ya. Apabila berlaku sesuatu kepincangan, yang bertanggungjawab adalah Menteri Kewangan atau Najib. Ya. Tidak boleh lari. Ya. Kegagalan menangani isu-isu mengawal sesuatu daripada kepincangan, daripada berlaku salah laku dan sebagainya, adalah kecuaian juga di pihak Menteri Kewangan, iaitu Najib. Okey. Dari sudut perundangan memang itu nyata. Okey. Kemudiannya, bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan ni dengan betul mendedahkan atau memberitahu mahkamah bahawa bukan hanya sebelum ini tidak pernah ada situasi di mana Menteri Kewangan terlibat atau dilantik menjadi ahli lembaga pengarah mana-mana organisasi yang dikawal oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Tidak pernah berlaku, ya. Sebelum ini dia secara tepat memberitahu bahawa kuasa Menteri Kewangan diperbadankan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia menerusi Akta 375, Akta Menteri Kewangan diperbadankan 1957. Jadi di dalam akta yang dia sebut itu, Seksyen 3(1) menyatakan Menteri Kewangan bertanggungjawab dalam hal kewangan atas nama badan korporat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Oleh itu, mengikut Seksyen 3(2), dia boleh menyaman atau disaman. Jadi 1MDB di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Menurut akta yang berkaitan, Najib bertanggungjawab sebab Najib adalah kepala Menteri Kewangan diperbadankan selaku Menteri Kewangan. Jadi Najib bertanggungjawab dalam hal kewangan 1MDB, dan mengikut seksyen yang berkaitan, dia boleh saman atau disaman jika ada apa-apa yang dipertikai atau berlaku di dalam 1MDB. Maknanya tanggungjawab Najib berat dari sudut kewangan 1MDB. Ya. So, dari situ dia dah ada hak untuk memutuskan. Jadi ada lembaga penasihat. Lembaga penasihat itu seharusnya menasihati 1MDB. Jika ada nasihat yang ingin ditukar menjadi pelan tindakan atau satu tindakan, maka 1MDB mendapatkan kebenaran daripada Kementerian Menteri Kewangan diperbadankan yang memerlukan kelulusan Najib. Itu dah betul. Tapi kini lembaga yang beri nasihat, Najib lantik diri dia, sedangkan dia dah ada kebolehan untuk melakukan apa yang dia fikir patut atau menasihati 1MDB tanpa melantik diri dia. Jadi di situ sudah nampak cara Najib cuba kawal penuh. Ini yang saya lihat lah. Dan kita pun sudah dengar daripada saksi-saksi lain, ada pihak yang dilantik dalam lembaga penasihat 1MDB yang didakwa ramainya sebenarnya tidak ada penglibatan langsung dalam apa-apa mesyuarat ataupun perjumpaan lembaga itu. Seolah-olah lembaga itu tidak berfungsi, hanya lantikan dibuat supaya boleh dibayar allowance. Dan allowance pun tebal-tebal. Ada yang dapat sampai 30,000 tapi tak buat apa. Kerana Najib hendak salurkan duit kepada mereka kerana memikirkan gaji mereka terlalu rendah dalam kerajaan. Ya. So ini pendedahan yang menarik yang menunjukkan, ya, bahawa sebenarnya Najib bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal-hal kewangan 1MDB. Termasuklah hutang berbilion ringgit yang kini sedang membelengui ekonomi negara, kewangan negara, kerana hutang tersebut termasuk faedah, campur faedah yang dijana akan terpaksa ditanggung rakyat
sehingga 2039. Angkaranya Najib. Jadi ini adalah fakta-fakta yang telah dijelaskan hari ini, yang menjadi nyata hari ini. Ada yang dijelaskan, ada yang makin nyata. Jadi saya buka kepada soalan jika anda ada soalan. Tetapi apa pun nak katalah, Najib curi ke duit, Najib tak curi ke duit, kelakuan Najib adalah pelik, di mana Najib lantik Najib untuk nasihati Najib dalam hal yang sebenarnya Najib boleh buat keputusan, Najib boleh nasihat secara terus. Dan lembaga di mana Najib lantik diri dia dalam lembaga itu tidak bermesyuarat, tidak berjumpa, tidak tahu apa-apa hal berhubung dengan masalah-masalah 1MDB, tetapi ahli-ahlinya terima pendapatan tebal-tebal. Okey? So, ini adalah fakta yang Najib nak spin macam mana pun, dia tidak akan terdaya. Melainkan dia memperdaya mereka orang-orang kampung yang mungkin tidak faham. Bukan saya kata orang-orang kampung ni bukan cerdik, bukan. Tetapi mungkin makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tidak faham selok-belok undang-undang negara, kewangan dan sebagainya, boleh spin kat dia orang. Okey? Tetapi hakikatnya dari banyak sudut, termasuk sudut perundangan, Najib ada tanggungjawab berat terhadap situasi kewangan YMDB. Dan apa pun orang nak kata, hutang itu sah ada, dan hutang itu sah anda yang tanggung, saya yang tanggung, dan hutang itu sah ada kesannya terhadap situasi ekonomi hari ini, ketidakyakinan pelabur terhadap negara kita hari ini, dan nilai mata wang yang merosot. Kesannya sah ada kerana bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, berbilion-bilion ringgit. Dan satu dunia tahu nama negara kita bukan sebab satu pencapaian pada zaman Najib, bukan sebab satu perkara luar biasa yang dinyatakan oleh Najib atau dibuat oleh Najib, tetapi kerana zaman Najib melibatkan skandal antara yang terbesar, malah terbesar di dunia, skandal penipuan, skandal kecurian dana negara, skandal penyelewengan dana, skandal pengubahan wang haram, melibatkan Najib. Itulah yang dunia faham. Ya. Ada soalan boleh bertanya? Ya. Dari situ sudah ada konflik kepentingan apabila Najib melantik diri dia. Sebab menurut poin yang bagus ya, Atan Tompok, sebab Siti Zawiya, kenyataan dia, okey, saya sahkan dalam syarikat Menteri Kewangan diperbadankan yang lain, maknanya syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan, hal ini seperti ini tidak berlaku. Ya, maknanya tidak pernah jadi Menteri Kewangan menjadi penasihat lembaga, penasihat syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Dan di banyak situasi sebelum-sebelum ini, banyak kes di mana Perdana Menteri bukannya Menteri Kewangan. Tetapi dalam kes Najib adalah Menteri Kewangan. Bukan hanya Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Kemudian dia mengepalai Menteri Kewangan diperbadankan. Itu tak ada masalah. Itu memang dari sudut perundangan betul, dari sudut perlembagaan betul. Tetapi kemudian dia mengepalai satu lembaga penasihat di bawah syarikat, di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Jadi di situ dah ada konflik kepentingan, kerana dia mengawal satu badan yang seharusnya bebas daripada pengaruh Menteri Kewangan untuk menasihati syarikat tersebut, supaya nasihat itu jika perlu diambil tindakan boleh dipanjangkan kepada Menteri Kewangan diperbadankan dan seterusnya kepada Najib, ya, untuk mendapat kelulusan. Kini jadi situasi Najib kawal segala aspek, termasuk dari sudut nasihat, termasuk dari sudut dia ada kawalan lain dalam YMDB, ya,
Jadi Najib lantik Najib untuk nasihat Najib di dalam 1MDB untuk nasihat Najib. Kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Najib dalam 1MDB, selain peranannya di dalam lembaga penasihat, Najib juga ada peranan kawalan terhadap 1MDB. Jadi Najib lantik Najib ke dalam lembaga penasihat untuk lantik Najib yang mengepalai 1MDB untuk Najib lantik Najib dalam lembaga penasihat untuk nasihatkan Najib yang mempunyai kawalan terhadap 1MDB untuk nasihatkan Najib sebagai Menteri Kewangan. Pelik tak pelik, saudara-saudari? Pelik kan? Ini minta Najib jawab. Ini minta Najib jawab. Takkan jawab. Putak alam ada. Putak ada. Jawab tak boleh. Tak boleh. Ya? Tanya Najib. Siapa yang buat selain Najib? Tanya Najib. Okey. Baharin Abu Bakar. PM sekarang ibarat raja di Malaysia, membuat lantikan untuk kepentingan diri sendiri. Hadkan kuasa PM supaya rakyat tidak merana. Okey, satu kenyataan yang pandangan yang baik. Muhammad Malik. Najib nak pertahankan kerusi parlimennya sehingga PRU 15. Boleh ke Najib bertanding PRU 15? Rakyat patut tolak sahaja ke laut. Jadi berdasarkan pemahaman saya, apabila Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman terhadap Najib dan menyabitnya bersalah, sabitan itu tidak ditangguh atau digantung sehingga Mahkamah Rayuan. Jadi pada ketika itu Najib bergelar bersalah. Okey. Tetapi apabila Mahkamah Rayuan membuat keputusan, Mahkamah Rayuan tetap mendapati Najib bersalah. Maknanya Najib menurut keputusan Mahkamah Rayuan dia sah bersalah. Mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Tetapi sementara menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan yang dijangka tidak lama lagi, mungkin bulan Ogos, ya, Najib telah sabitannya telah saya dipahamkan digantung. Ini kabur sikit sebab pernah ada laporan yang mendakwa ianya digantung, tetapi saya lupa ada tak pengesahan benda ni. Jadi andai kata sabitannya digantung, secara teknikalnya gelaran pesalah terhadap Najib itu tergantung buat seketika. Ini yang ramai tidak tahu. Jadi seandainya betul Mahkamah Rayuan telah menggantung sabitan bersalah sementara menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan, maka dari sudut perlembagaan dan sebagainya, apa-apalah, dan hukuman pun belum dijalankan dan sebagainya, digantung, ya. Jadi Najib boleh bertanding sebab semuanya digantung. Jadi kira belum ada hukuman, belum seolah-olah tidak ada sabitan, ya. Jadi dia boleh bertanding. Tetapi semuanya juga menurut keputusan SPR. Jadi andai kata PRU diawalkan, perlu lihat SPR akan benarkan ke tidak, ya. So ini sukar saya nak jawab. Barangkali ini lebih sesuai kalau orang seperti Tuan Hanif Katri menjawab. Ida, mungkin Tuan Hanif boleh sahkan sama ada hukuman tergantung. Sebenarnya persoalan ini telah ditimbulkan oleh Tuan Hanif dan saya, khususnya Tuan Hanif, dalam satu live, satu sesi yang telah kita buat bersama sebelum ini. Jadi saya dipahamkan Tuan Hanif pun pernah menulis, tak silap saya, kepada mahkamah untuk meminta penjelasan, dan saya tak tahu kesudahannya. Saya perlu periksa dengan Tuan Hanif, ya. Okey. Zul Hasan, mungkin sebab digantung tu dia bebas ke sana sini. Bukan mungkin, tetapi itulah sebabnya. Sebab hukuman digantung kan, memang dia bebas ke sana sini.
Osman Man, one man show lah tu. Itu memang betul, one man show. One man show. Ya. Banyak kepelikan, itu kepelikan satu. Banyak. Saya senaraikan satu lagi. Mana ada pernah Perdana Menteri, ada jabatan khas dalam pejabat Perdana Menteri dihaskan untuk urusan isteri dia, FLOM, First Lady, ya, di mana ada pendanaan berjuta ringgit wang rakyat yang seterusnya disalurkan kepada cyber trooper setiap bulan untuk melakukan kerja-kerja, orang nak kata mempertahankan maruah dia ke apa, propaganda lah, ya. Mana ada. Dan ada secara langsung ke tidak langsung, ada lah, disebabkan itu campur tangan isteri dia dalam urusan pejabat Perdana Menteri, ya. Boleh dihujahkan sama ada ianya secara langsung ke tidak langsung, tetapi ada. Mana ada sebelum ni? Banyak lagi di dalam pentadbiran Najib yang pelik-pelik. Kita lihat testimoni Tim Lesner di kes 1MDB di US, ya. Sampai anak Najib telah meminta bantuan seorang pegawai tinggi Goldman Sachs yang berurusan dengan 1MDB, terlibat dalam perniagaan besar dengan 1MDB untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dah kira ada konflik kepentingan kerana Najib yang meletakkan syarat kepada pegawai berkenaan, kepada bos pegawai berkenaan untuk membantu anak dia untuk lakukan perniagaan. Itu menurut Tim Lesner. Jadi banyak kepelikan, sama ada yang sudah disahkan atau masih belum disahkan, tapi banyak kepelikan dalam pentadbiran Najib. Ida, I have been to the First Lady's office once upon a time, met her special officer. Yeah, okay. She had, yes, one or two officers, one or two girls, ya. No. Okay, jadi setakat itu sahajalah. Jadi jom kita tanya Najib. Sebenarnya tajuk saya silap sikit. Najib lantik Najib untuk nasihatkan Najib, untuk nasihatkan Najib. Kerana di peringkat YMDP pun Najib ada kawalan. Kemudian nasihatkan Najib yang selaku Kepala Menteri Kewangan diperbadankan mengawal 1MDB. Jadi Najib nasihatkan Najib, lantik Najib untuk nasihatkan Najib, untuk nasihatkan Najib. Hebat Najib ni, ya. Okey. Jadi sekian sahaja. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Link dia saya akan letak di ruang tajuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.